Assalamualaikum, selamat malam. Okay, so kita tengok sikit pasal ni, keturunan dan luas di bawah graf. Okay, so graf ni yang semacam kita tahu, so saya akan elaborate sikit lah pasal graf. Okay, what is mean by graph? Apakah yang dimaksudkan dengan graf? Okay, kebiasaannya graf kita ada dua. Graf disimbolkan dalam dua paksi, sama ada paksi mengufuk dikenali sebagai paksi X dan paksi mencancang dikenali sebagai paksi Y. So, graf amat sinonim dalam kehidupan seharian kita. So, sekarang kita tengok kepada contoh. So, sekarang di sini kita ada graf laju melawan masa, di mana paksi mengufuk adalah diwakili oleh masa. Okay, masa unit dia adalah minit. Dan paksi mencancang diwakili oleh laju. Okay, jadi paksi mencancang kita adalah diwakili oleh laju dalam unit kilometer per jam. So, sekarang kita akan tengok graf ini berbentuk trapezium. Okay. Maksudnya kita akan membaca daripada graf. Kita akan analisa, kita akan membuat analisis daripada graf. Kita akan dapatkan analisis pergerakan dan kelajuan berat kenderaan berdasarkan kepada masa. So, kita akan tengok kepada first example. Okay, so graf ni menunjukkan adalah kadar perubahan laju bas dalam masa 0 ke 100 minit. Dalam masa 100 minit, okay. So, bas bergerak, kita dapat tengok daripada 0 ke 20 minit, bas ini bergerak mencapai daripada 0 ke 60 km per jam setelah 20 minit. Dan selepas itu, dia bergerak secara malar. Dia mengekalkan kelajuan dia 60 km sejam sehinggalah ke minit 80. Maksudnya bas ini bergerak dalam kelajuan 60 km per jam selama 60 minit atau 1 jam. Okay. Dan daripada minit 80 ke 100 kita dapat melihat bas ini telah mengalami nyah pecutan atau dicuba memberhentikan kelajuannya daripada 60 kepada 0 km. Okey, kita tengok contoh yang A. Dia kita nak tahu jarak bas bergerak dengan laju seragam dalam kilometer. Okey. So, kita akan follow up the example. Okey, so sekarang graf ini mention about laju seragam. Kita highlight the words laju seragam. Okey, untuk graf kita akan melihat behavior graph. Okey, untuk graf bagi graf laju melawan masa versus time, behavior dia, kalau kita tengok dia punya graf tu, dia punya pattern. So, kalau pattern dia macam ini, maksudnya ini kita memanggil dia sebagai pecutan atau acceleration dalam bahasa Inggeris. And then kalau graf ini mendatar, okey, garisnya mendatar, so kita kenal pasti ia sebagai laju seragam atau sesuatu kenderaan itu sedang mengekalkan kelajuannya. Dan apabila kita tengok dia punya pattern seperti ini, so ini dipanggilnya pecutan, di mana kenderaan itu dalam satu kelajuan tertentu dia mengurangkan kelajuannya menghampiri ke angka sifar. So, kita ada 3 karakteristik. Karakteristik pertama, kalau kita nampak pattern macam ni, so ialah merujuk kepada pecutan. Kalau kita nampak garis graf itu mendatar macam ini. Pattern kedua, so behavior dia adalah laju seragam, di mana kenderaan ini sedang mengekalkan kelajuannya. Kalau kita nampak pattern ketiga yang macam ini adalah nyah pecutan, ataupun dia sedang daripada satu kelajuan tertentu sedang mengurangkan kelajuannya. Jadi kita akan lihat bas bergerak dengan laju seragam dalam kilometer. Okey, kita nampak perkataan laju seragam. So, jadi kita lihat balik, ini adalah pecutan, ini nyah pecutan. Jadi pattern kedua di mana dia kena mendatar, tidak ada menyilang seperti ini, dia kena mendatar. So, jadi laju seragam yang mendatar. Maksudnya laju seragam bermula daripada minit 20 ke 80.
Okey, kita ambil pattern daripada so dia bergerak, pattern laju seragam bermula dari 20 ke 80. So kita akan lukis balik. Okey, dari sini daripada 20 ke 80 minit. So atas ni adalah 60 km per jam. Sini minit. Okey. Maksudnya dia mengekalkan kelajuan daripada 20 ke 80 minit. Maksudnya dia mengekalkan kelajuan dia selama 60 minit. Ataupun kita boleh ungkap dia sebagai 1 jam. Okey, so sekarang kita nak tengok jarak. Okey, jarak yang kita nak cari dalam graf laju masa. Untuk graf laju masa, bagi graf laju masa, jarak bersamaan dengan luas di bawah graf tersebut. Okey, di bawah graf tersebut. Jadi, jarak adalah luas di bawah graf tersebut. Okey, jadi pattern kita bermula daripada 20 ke 80. Kalau kita lukis balik, pattern dia adalah kelihatan seperti segi empat tepat. Okey, jadi jarak yang dilalui, semasa laju seragam sama dengan luas segi empat tepat. Di mana di sini adalah 1 jam 20 ke 80 minit, 1 jam unit, dan di atas ni 0 ke 60. So jadi kita akan mendapat sama dengan luas segi 4. Di mana okey, so sekarang kita andaikan dia panjang. Okey, 60 km ni adalah panjang dan ini adalah lebar. Jadi kita akan dapatlah 60 km per jam darab dengan 1 jam. Jadi kita lukis balik. KMJ kita boleh lukis macam ni, per jam darab dengan 1 jam. So jam dengan jam kita boleh potong unit dia. 60 darab 1, jadi kita akan dapatlah 60 km jarak yang dilalui. Okey. Okey, jadi ini kita dapat melihat bahawa apabila bas ini bergerak dalam keadaan yang pegun selama 1 jam daripada 20 ke 80 minit, 60 minit. So jadi jarak yang dia dah cover untuk tempoh daripada 20 ke 80 minit itu adalah sebanyak 60 km. Okey, jadi daripada daripada tempoh masa 20 ke 80 minit, bas ini telah bergerak sejauh 60 km, di mana kelajuannya telah pun dikekalkan sebanyak 60 km per jam. Okey, sekian itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih.